Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Doktor. Salam, baik Doktor. Alright. Sekarang berada di Assalamualaikum. rumah ataupun berada di asrama? Dekat Di rumah. rumah. Ada Di rumah, rumah. Majoriti di rumah. Okey, so tak ada masalah lah sebab takut juga kalau duduk di asrama yang ada masalah dari segi makan minum ke, boleh saya tolong maklumkan kepada TNC, TD HEPA. Sebab ada kes baru ni pelajar-pelajar yang tak dapat balik tu mengadu sampai viral satu seantero dunia ni. Alright, hari ni kita topik correlation. Okay, kita akan cover topik correlation. InsyaAllah sehari dua hari lagi saya dah siap soalan. Saya akan bagikan kepada kumpulan untuk topik nombor topik terakhir lah. Topik terakhir insyaAllah saya tak akan masukkan dalam final exam. Apa yang kamu perlu buat adalah based on case study, buat jawab soalan tersebut dalam kumpulan dalam bentuk video, dan saya akan bagi markah lah kepada setiap ahli lah. Okey, dan saya akan pamerkan di dalam klip so you all boleh tengok lah. So kita tak fokus sangat kepada topik ke-10 tu. Alright, untuk final sedang buat final konas, bukan final exam final konas. Saya tengah buat soalan. Topik awal ada juga beberapa soalan. Okay. Topik correlation confirm akan masuk dalam final konas. Begitu juga dengan regression. Apa lagi? Dan beberapa lagi lah yang saya rasa patut ditanya di dalam final konas. Okay, kita ada juga normal probability, chi-square. So, perhatikanlah. Walaupun dia final konas, dia tak terikat dengan waktu exam. Cuma soalan saya boleh bagi pada bila-bila masa. Tempoh masa untuk menjawab juga diberikan sama macam exam lah. Kalau 2 jam, 2 jam lah. 3 jam, 3 jam lah. Biasanya saya akan bagi dalam 3 jam, 3 jam kot. Untuk 4 atau 5 soalan gitulah. Kena tulis guna by hand. By hand, saya tak nak yang type menggunakan komputer. Alright, hari ni kita cover topik correlation. Correlation tak berapa tough sangat, simple. Okey, saya rasa mungkin ada di kalangan kamu ataupun semua daripada di kalangan kamu dah pun melihat lecture note berkaitan dengan correlation di dalam klip. Okey, hari ni kita akan berkongsi dengan akan membincangkan tajuk tersebut lah. Alright, okey, actually kalau kita dah buat regression regression actually dalam tu pun dah ada correlation sebenarnya. So kita dah boleh tengok hubungan antara variable independent variable dengan dependent variable. So actually correlation juga berkaitan dengan melihat kepada hubungan, okay, relationship between two or more variable moving in the same or in opposite direction. Okay. Actually topik ini explain the concept of causal relationship between. Okay. Kita nak tengok hubungan antara variable. Dalam topik ni juga kita akan tengok penggunaan statistical test untuk menentukan slope, sama ada dia positive correlation ataupun negative correlation. Okay, kita nak tengok intercept dan kita nak tengok juga regression equation lah. Okay. So daripada correlation ni kita boleh dapatkan regression equation. Okay, seperti yang kita dah belajar dalam topik regression tersebut. Actually kita akan fokus kepada bagaimana kita nak menentukan correlation tersebut. Okay. Okay, kebanyakan researcher, okay, concern with the way two variable relate to each other for given group of
person such as, for example, they want to look about student in school and workers in a factory or office. Okay, nak tengok perbezaan ataupun nak tengok hubungan. Mungkin nak tengok hubungan antara pelajar yang berkelulusan HPM dengan kebolehan bekerja, dan nak tengok hubungan antara lulusan degree dengan kebolehan bekerja. So, kita nak tengok relationship antara tersebut. Alright, begitu juga dalam animal science. Animal science kita nak tengok juga hubungan. Contohnya nak tengok hubungan antara penggunaan baja daripada tahi kambing dengan pertumbuhan sayur contohnya. Ataupun ada tak positive correlation. So kalau ada positif, mungkin baja daripada tahi tersebut boleh, najis tersebut boleh dijadikan sebagai baja. Ataupun kita nak tengok hubungan antara antibiotik A dengan Staph aureus. Ada tak hubungan? So kalau ada hubungan means dia boleh menyelesaikan masalah Staph aureus di dalam animals tersebut. So lebih kurang macam tu kita nak tengok. Okay. Dalam animal, so kita akan gunakan dalam pendekatan animal science. Kalau dalam bidang lain, so kita akan tengok hubungan antara satu-satu bidang tersebut. Okay, for example, kita nak tengok student who have higher score in mathematics, for example, also have higher score in science. Betul tak kita tengok hubungan tersebut? Adakah orang yang hebat dalam matematik juga mempunyai kehebatan dalam sains? Ataupun kita nak tengok relationship between apa lagi? Person self-esteem and his personality. Kita nak tengok ada tak hubungan tersebut self-esteem dengan personality dia. Ada positive correlation ataupun berlawanan. Okay. Kita juga nak tengok sebagai contoh, is there a relationship between attitude, okay, attitude towards reading and the number of book read. Okay, kita nak tengok attitude pelajar tersebut terhadap pembacaan dengan jumlah buku yang dia baca. Adakah orang yang banyak baca buku, baca banyak buku akan mempunyai attitude yang lebih baik ataupun yang sebaliknya. Okay. Apa lagi kita boleh tengok hubungan? Contoh, is there a relationship between years of experience as a teacher and attitude toward teaching? Okay, kita nak tengok betul tak lagi lama lecturer tu ataupun cikgu tu mengajar ataupun pengalaman cikgu tu mengajar akan menyebabkan attitude ataupun tingkah laku pengajaran dia lagi meningkat ataupun pelajar dia lagi faham. Okay. Itu antara benda-benda yang kita boleh kaitkan dalam correlation analysis. Okay, normally the correlation coefficient is a number between 0 and plus minus 1. Okay, if there is no relationship between the values, so the correlation coefficient is 0. So R equal to 0 indicate no linear relationship. Right? Ataupun very low. Categorize as a very low. Okay, as the strength of the relationship between the value increases, so does the correlation coefficient akan jadi lagi baiklah. Lagi hampir kepada 1, so bermaksud hubungan tersebut kuat. Okay, tak kisah walaupun dia adalah positif ataupun negatif. Kalau negatif dia adalah kuat tetapi negatif correlation. Highest negative correlation. Kalau positif, highest positive correlation. Okay. So the higher the correlation coefficient, so the better is the relationship. Okay. Lagi highest kepada 1, lagi bagus. Arah kepada 0, so there are no relationship ataupun low relationship. Okay, this is types of correlation. There are 4. First is the direction of the relationship, which can categorize as positive correlation, negative correlation, and also no correlation.
So positive correlation plus near to 1. Okay. Negative correlation negative near to 1. But no correlation equal to 0 or around 2. Okay. 0.2. Okay. It's categorized as a not 0.2, lower than 0.4 is a categorized as less correlation. Near to 0 is categorized as no correlation. Alright, the second type of correlation is the strength of relationship. So the strength of relationship near to 1. Okay, number 3 is the number of variable. So there are 3 types. First, simple, multiple, and partial. So simple, normally we check relationship between 2 variable, for example. Okay, multiple, there are relationship between 2 or more variable. Okay, partial, half-half. Okay, sebahagian. And lastly is the data distribution. They are linear and non-linear. So normally linear such as multiple linear regression or linear regression analysis. For non-linear as like for example artificial neural network, okay, uh, which are categorized as non-linear. Yang mana dia akan ambil bacaan di seluruh scatterplot tersebut. Kalau linear dia akan ambil betul-betul di line tengah. Line lurus hanya pada dekat berhampiran dengan line tersebut saja akan memberi diambil kira untuk bacaan pembacaan R. But for the non-linear dia akan ambil walaupun berada jauh. Okay, dia akan berada jauh daripada line, dia akan ambil bacaan dan mengira mengira nilai R. So normally, okay, if you plan to do modeling, prediction model, based on my PhD research, okay, artificial neural network or artificial intelligence can give you highest R square, okay, compared to linear or multiple linear regression. So that's why kalau you tengok model, mungkin you boleh baca daripada my publication, saya banyak menggunakan artificial neural network untuk pembentukan prediction model. Okay. Dia punya konsep lebih kurang sama dengan konsep linear regression. Cuma dia akan ambil bacaan di pelbagai titik. Sebagai contoh, saya tunjuk contoh. Okay. Okay, ini adalah scatter diagram kita. Allah. Okay. Ini scatter diagram kita. So untuk non-linear dia akan ambil sahaja bacaan tersebut. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. That's why dia punya R ataupun R square dia akan menjadi tinggi. Berbanding untuk linear regression dia akan ambil bacaan yang pada titik sahaja. Okey, so dia punya nilai R dia akan jadi lebih rendah. Okey, model dia akan jadi lebih rendah. Okey, kita huraikan lebih lanjut type of correlation tadi, ada 4 tadi. So the direction of the relationship, yang pertama sekali direction of the relationship. So kalau you tengok pada positive and linear. Okay, dia naik ke atas, garisan naik ke atas. So this is a category for the positive correlation, which high value of one variable associated with high value of the other. Okay, contohnya kita nak tengok hubungan jantina bagi kambing versus berat. Okay, so mungkin dia akan menunjukkan positive correlation, iaitu jantan akan memberikan berat kambing lebih tinggi. Okay, itu antara contoh correlation, hubungan.
Kita nak tengok hubungan sama ada dia positif ataupun negatif. So, for example, higher course entrance exam scores are associated with better course grade during the final exam. Okay, yang kedua adalah negative and linear. Okay, dia garisan dia ke bawah, menuju ke arah bawah. So, dia dipanggil negative correlation. Walaupun nilai dia contoh R negatif 0.9, ia tetap dipanggil highest negative correlation. Okay, walaupun dia adalah negatif. So the negative sign mean that two variable inversely related. Dia ada hubungan tapi bersengsang. Contohnya tidak semestinya kita nak tengok hubungan. Contoh biasa kita ketandas, adakah kita nak tengok bila kita ketandas kita buang air kecil dengan buang air besar, ada hubungan ke tak? Okay, kita pun buat kajian beberapa orang, kita survey, rupa-rupanya bila kita pergi tandas, sambil kita buang air kecil, kita akan juga buang air besar. Ataupun tak semestinya pergi buang air kecil, kita akan terasa buang air besar. Tapi dia punya hubungan dia tetap tinggi. R equal to negative 0.9 for example. Ataupun negative 0.8. Okay. So kita nak tengok dia berlawanan berbanding positive correlation. Okay, example here is increase in body mass index is associated with reduced effort tolerance. Right? Contoh yang ketiga adalah no correlation if both the variable are independent. Makna katanya nilai dia adalah tak ada zero ataupun tak ada hubungan. Okey, contohnya macam ni. Garisan tengah dia duduk melintang. Okey, tak ada hubungan di antara paksi Y dengan paksi X. Okey, contoh yang jenis yang kedua adalah the strength of the relationship. Yang benda yang kita nak kena tengok. Okey, R lies between negative 1 and positive 1. Seperti mana yang saya dah ceritakan tadi. Dia boleh positif, dia boleh negatif. Tapi nilai dia mestilah tinggi lah. Okey, lagi hampir dengan 1. Walaupun negatif ataupun positif. So value near to 0 means no linear correlation. And value, tak ada value. Okay. Near plus minus 1 means very strong correlation. Okay, yang ketiga, the numbers of variable. Okay, simple. Okay, seperti yang saya dah ceritakan tadi, dia ada 2 independent and 1 independent variable. Okay, kita nak tengok sama ada 2 independent ataupun 1 independent variable. Okay, itu simple correlation. Kalau multiple, kita ada 1 dependent dan more than 1 independent variable. Okay, kita nak tengok contohnya air pollution index. Nak tengok hubungan dia dengan DO, CO2, ozon, apa lagi? Nitrogen dioxide dan sebagainya. So itu dipanggil multiple correlation. Okay, you ada banyak variable. Dependent you ada 1, tapi you banyak independent variable. So partial adalah one dependent variable and more than one independent variable, but only one independent variable is considered. And other independent variable are considered constant. Contoh, okay, kamu ada 1 dependent variable, contohnya air pollution index tadi lagi. Lepas tu kamu ada banyak variable, tapi bacaan bagi ozon, NO2 apa semua ni berbentuk constant ataupun bacaan dia tak ada naik turun pun, maintain je. Sedangkan PM10 ada perbezaan, ada naik turun. So, itu dipanggil partial. Okey, dia hanya melihat kepada partial independent tu saja. Dan yang keempat adalah linear dengan non-linear. Okey, linear when plotted on graph, it tends to be a perfect line. Macam saya cerita tadi lah, so tak perlu saya ulang balik. So, non-linear when plotted on a graph, it is not a straight line. For example, artificial intelligence. Example daripada artificial intelligence, so artificial neural network dan sebagainya.
apa ni, SVM, apa ni? SVM tu stand for uh, ingat nama panjang dia. Okey, itu antara non-linear ataupun principal component analysis. So dia kategori sebagai non-linear. Okey, yang tu you akan belajar kalau you ambil advanced statistik lah. Okey, seterusnya. Okey, dia ada dua jenis. Okey, ada dua jenis correlation. Dalam parametrik dan juga non-parametrik. Okey, dalam parametrik kita pakai Carl Pearson. Okay. Normally kita akan pakai Carl Pearson untuk parametrik. Biasanya untuk student science dia akan pakai Carl Pearson. Manakala non-parametrik, for example, Spearman and Kendall. Okay, main Kendall ataupun Spearman correlation. So itu for the non-parametrik lah. Alright. Dalam Pearson dia melihat pada two continuous variable. Okay, ada data, ada variable yang continuously. Okay, mana kata bacaan dia tak constant, ada bacaan naik turun dan sebagainya. Alright, dia adalah berbentuk linear relationship. Manakala for non-parametric, di bawah Spearman ataupun Kendall, dia adalah satu continuous dan one categorical variable ataupun ordinal. Okay, for example untuk para Carl Pearson, so kita nak tengok hubungan antara contoh height dengan weight bagi haiwan contoh. So manakala kalau kita pakai non-parametric ni, kita nak tengok hubungan antara Likert scale on work satisfaction and work output ataupun pain intensity. For example, moderate, severe and dosage of petadine. Okay, kita nak tengok tu. Bukan saya kata non-parametric ni tak sesuai untuk budak-budak sains, tapi bergantung kepada kajian kamu. Katalah kajian kamu nak tengok, walaupun kamu buat animal science, tapi uh, nak tengok hubungan antara education dengan farmers. Okay, for sure you kena tengok dia punya, you kena guna Likert scale. Okay, mungkin belajar level SPM, dia punya kebolehan macam ni, degree kebolehan macam ni. So you nak tengok, you tengok dari segi menggunakan Likert scale. So bila you pakai Likert scale, automatic you akan pakai Spearman ataupun Kendall. Kalau you pakai dalam bentuk data, contoh macam data udara tadi, contohnya saya cakap tadi, nak tengok hubungan antara air pollution index dengan variable lain. So itu kita guna Carl Pearson di bawah parametrik. Alright, di bawah parametrik ni juga dia akan mengukur the degree of linear association between two interval scale variable. Okay, melibatkan quantitative outcome. Okay, kalau non-parametrik melibatkan hubungan antara qualitative outcome. Okay, melibatkan kualitatif. Okay, so you kena faham parametrik dan non-parametrik. So untuk topik non-parametrik nanti mungkin ada pelajar yang akan kena buat kena soalan yang berkaitan dengan correlation. So dia akan guna Spearman atau Kendall. Okay. So daripada sekarang you boleh tengok dah non-parametrik tu. Okay, setakat ni okey? Semua faham? Ada persoalan? Alright, semua kata okey, Cun. So kita teruskan lagi. Alright,
Pearson Product Moment Correlation Coefficient ataupun Correlation Coefficient widely used index of the association of two quantitative variable. Okay. So kita fokus kepada Pearson, Carl Pearson. Okay, di bawah parametric analysis. Okay, tujuan dia adalah to determine hubungan between two metric variable. So keperluan yang perlu ada adalah perlu ada dependent variable dan juga independent variable. Okay, data mesti dalam bentuk interval ataupun ratio. So assumption dia mestilah normally distributed data. Kita kena assume data tersebut adalah normally distributed. Makna katanya bacaan dia ada uh, ada naik turun dia. Contohnya. Okay. Kalau constant kita tak boleh guna untuk Carl-Pearson. Kita tak boleh buat correlation. Okay. Untuk determine state of measure, kita ada data. So kita ada data apa ni, alphanumeric dengan numeric. So kalau alphanumeric kita kena susun dia dulu. Sesuai tak kita nak pakai. Kita kena nilai dulu sesuai tak kita nak pakai Carl-Pearson. Okay, kalau no, so dia berbentuk nominal. Yes tu ordinal. So data-data berbentuk ordinal baru kita boleh guna. Begitu juga dengan apa ni, numerical. Okay, numerical berbentuk arbitrary ataupun true. Okay, tepat ataupun benar. So kita akan menggunakan ratio ataupun interval untuk data. Okay, apa lagi? Okay, apa yang what to expect? So kita kena untuk dapatkan nilai correlation, so kita kena calculate R. Okay, kita describe sama ada nak tengok yang pertama strength of correlation. Lepas tu kita nak tengok direction sama ada positif ataupun negatif. Dan kita nak boleh menjawab hypothesis testing. Okay, kena ingat bila kita buat correlation, apa yang kita nak tengok adalah kekuatan, arah dan juga hypothesis testing. So ini adalah formula yang kamu kena faham dan kena ingat. Okay, kita ada R untuk mengira R. Apa ni, jumlah bagi X, Y. Okay, dekat bawah ni ada dia punya formula dia. Okay, macam mana nak kira X, Y. So ini dia punya formula. Bahagi dengan yang ni dengan yang ni. So kita kena dapat SSX dengan SSY. So ini cara kita nak kira dia. Okay. So component of Pearson R analysis. Okay, kita nak tengok direction ataupun strength. Sama ada dan juga hypothesis. So direction dengan strength adalah descriptive. So inferential adalah berdasarkan kepada hypothesis. So katalah nanti you all nak buat projek akhir, nak tengok hubungan. At least adalah nak tengok hubungan antara A dengan B. So you boleh boleh menggunakan correlation test. So objektif pertama adalah untuk menentukan apa ni, hubungan. Okay, so di bawah descriptive analysis. Objektif nombor 2 nak tentukan sama ada kita nak reject ke tak nak reject. So itu objektif nombor 2. So itu adalah inferential. So bila you buat dua objektif tu, you dah boleh jawab untuk thesis final year project. Tak perlu buat panjang-panjang pun. Dia punya objektif, yang pertama nak tengok descriptive, yang kedua nak tengok inferential. How to do to develop objektif. So macam tu lah. Yang pertama, kalau kamu pakai correlation, nak tengok direction dengan strength apa ni variable. So dia punya objektif nombor 2, kita nak tengok hypothesis sama ada accept ataupun reject. Okay, method of correlation. Kita ada scattered diagram. Lepas tu kita boleh gunakan Carl-Pearson coefficient untuk parametrik dan juga Spearman rank correlation method untuk non-parametrik lah.
Okey, ini adalah scattered diagram. So, apabila you nampak bacaan you, bacaan korang lebih, satu line garisan penuh, satu line ke atas. So, dia adalah dikategori sebagai perfect positive correlation ataupun nilai R adalah 1 ataupun kita anggap dia kuat apabila nilai R dia 0.7 dan ke atas. Begitu juga dengan perfect correlation. Okey, ni biasanya nilai R dia adalah negatif 1 ataupun negatif 0.8 dan ke atas. Okey, yang ni low negatif, low degree positif, dia ke atas tapi dia tak duduk sangat pada garisan lurus. So dia punya nilai R dia lebih kurang plus minus plus 0.5. Manakala yang ni adalah negatif di ke arah bawah. Okey, dan tak duduk pada garisan lurus, berterabur, so nilai R dia kurang negatif 0.5. So ini kategori sebagai low degree of positive dan low degree of negative correlation. Okey, biasanya high degree positive correlation dia punya bacaan lebih kurang macam ni. Okey, negatif dia pergi ke arah bawah. Ini kalau no correlation, macam ni pun no correlation ataupun dia akan dapat garisan mendatar macam ni. So you dapat dan bacaan you mendatar macam ni, so dikategori sebagai no correlation. So, method yang kedua adalah Carl Pearson coefficient. So, apa yang kita kena guna adalah formula ini. Okey. Ini adalah formula untuk Carl Pearson coefficient. So, jumlah bagi XY, okey, tolak dengan X darab Y. Apa ni? Jumlah X dengan jumlah Y. Okey, bahagi. So, kena ingatlah formula ni. So dia akan tujuan dia adalah kita nak tengok direction. Okay. Direction sama ada dia positif ataupun dia negatif correlation. So negatif 1, dia punya R dia adalah negatif plus minus 1. Okay. So dia punya correlation dia represented guna R. Okay, how to interpret? Okay, seperti yang saya sebut tadi, kalau you dapat positif ataupun negatif 0.8, so dia kategori sebagai very strong. Cuma perbezaannya adalah positif ataupun negatif correlation lah. Okay, up 0.6 to 0.8, so dia kategori sebagai moderate strong. 0.3 to 0.5 kategori as a fair, less than 0.3 categorized as poor. Ini adalah contoh macam mana kita nak tentukan strength of linear relationship lah. Okay, ni adalah formula dia. Formula bagi R. So kita tengok contoh lah. Case study. Okay. Katalah anda diberikan maklumat ni, data ni. Tree height dengan trunk diameter. Okay, Y and X. So you diberi data ni. So macam mana kita nak buat adalah yang pertama sekali kita kena Y ni darab dengan X. So kita akan dapat baca ni. Lepas tu Y kuasa 2 dengan X kuasa 2. Okay. Kita campurkan. Dan kita boleh plotkan. Okay. Mungkin katalah soalan nanti you kena plot. Bukan bermaksud you kena plot secara ni lah. Detail. Sekadar plot je saja. Okay.
Dan you kira dia punya maklumat. So maklumat dia ada N darab dengan XY, jumlah XY. So jumlah XY adalah 3142, N adalah 8. Tolak jumlah X dengan jumlah Y. X dan Y, 73 darab 321. Bahagi dengan apa ni, masukkanlah maklumat-maklumat tersebut. So nilai R adalah 0.886. So dia dikategorikan sebagai strong positive linear correlation ataupun association between X dengan Y. Okay. So tinggi pokok dengan apa ni, besar dia punya balak tu, apa ni, mempunyai positive correlation. So kalau guna Excel, kita just guna correlation lah. Okay. Kita tengok contoh. Okay. Kita ambil data tadi. Kita tengok betul tak jawapan dia. Okay. Kita ada data ni. So kita nak tengok correlation coefficient lah. So first of all, kita pergi dekat, seperti biasa, pergi kat data. Okay, pergi data analisis. Kita ambil correlation, klik OK. Input range, ambil Y dengan X. Okay, label in first row, output range, kita letak dekat sini. Klik OK. So, bacaan dia adalah 0.886231. 0.88. Okay, kita tengok 0.88. So, bacaan dia adalah sama. So, macam itulah cara kita nak gunakan Microsoft Excel add-in. Okay. Untuk simple, kita boleh gunakan Excel lah. Kalau untuk data yang terlalu banyak, better guna SPSS ke ataupun guna Access Stat ke.
Okay, banyak software-software dekat luar yang kita boleh guna. Right. Okay, so yang seterusnya kita nak tengok significant test for correlation. Kita boleh tentukan dia punya hipotesis dia, iaitu there are no correlation. Alternatif adalah ada correlation exist. So berdasarkan kepada data tadi, kita reject null hypothesis dan kita accept alternative hypothesis dengan mengatakan bahawa antara X dengan Y dia ada correlation. Okay. Kita nak tengok test statistik, kita boleh gunakan T equal to R bahagi dengan kuasa apa? Punca kuasa 1 tolak R kuasa 2 bagi N tolak 2. Okay. So is there evidence of a linear relationship between tree height and trunk diameter of the 0.05 level significant? So kita tengok apa ni hipotesis dia. Kita dah set tadi dia first alternative there are no correlation. Alternative there are correlation exist. So kita nak tengok pada 0.05. So degree freedom adalah sebanyak 8. Okay. N tolak 2. Degree freedom dia N tolak 2. So 8 tolak 2 dapat 6. Tengok pada table. So you akan dapatlah bacaan dia berapa. So untuk test statistik dia kita pun kira dapatlah 4.68. Kita tengok pada table 6 adalah sebanyak apa ni berapa? 2.44. Okay. So bila there is evidence of a linear relationship between tree height and trunk diameter at the 0.05 level of significance. Okay. 4.68 lebih besar daripada nilai pada table. So kita reject dan hypothesis lah. Kita accept alternative hypothesis. Okay. Itu kalau kita nak buat test statistik lah. Tapi kalau kita tengok pada nilai tadi pun kita dah dapat tahu bahawa dia ada correlation lah. Okay, so dia ada dua cara untuk kita menentukan nak accept ataupun reject null hypothesis. Yang pertama kita tengok pada correlation, result correlation R berapa equal to contoh 0.8. Macam tadi kan 0.8. So kita dah boleh agak sebenarnya. Kita reject null hypothesis, kita accept alternative hypothesis sebab dia ada, memang nampak ada correlation. So cara kedua kita nak pastikan apa ni interpretasi kita tepat, kita buat T analysis lah. Yang mana dengan formula R equal to punca kuasa 1, gunakan formula yang seperti ini. Oops, sorry. Okay. R kita dah dapat. Lepas tu kita masukkan 1 tolak R kuasa 2. Okay. R adalah equal to 0.886 tadi yang kita dapat. 1 tolak R kuasa 2. So yang ni N tolak 2. So kita akan dapat 468. Lepas tu degree of freedom ni kita tengok pada table. Pada 0.05, alpha 0.05 kita dapat berapa? Okey, disebabkan ini adalah two way. So kita tengok pada dua lah. Kita tengoklah pada ni kalau kita bagi dua lah. So kita pun boleh concludekan sama ada kita nak accept ataupun kita reject. Okey. Cara pertama dapatkan R. Cara kedua kita confirmkan lagi dengan T analysis untuk accept ataupun reject dan hypothesis. Alright. Then kita tengok pada contoh yang kedua. Katalah anda diberi nilai X dan Y seperti ini. Okey. From the data find the coefficient of correlation.
Okey, data diberi. Uh, Kenapa X tolak 6, Y tolak 8? From the following data, find the coefficient of correlation. Y tolak 8. Betul lah. Okey. Alright. Data diberi XY. Kenapa tolak 6? Kenapa tolak 8? Jumlah ni adalah mean. Okey, mean bagi X, mean bagi Y. Okey. Tolak. Okey, 6 tolak 6, so kosong. So, dapatkan bacaan ni. Lepas tu kuasa 2 kan? Dan X darab dengan Y. X dengan Y. Yang ni X darab Y ni berdasarkan kepada X tolak mean dengan Y tolak mean. Okey. So, you dapat total ni. So, kita masukkan dalam formula. Nilai X. Okey, ni dia punya mean dia. Okey. Jumlah bagi XY. Okey. Jumlah yang telah ditolak tadi. Jumlah XY. So, negatif 26. Bahagi dengan X kuasa 2, Y kuasa 2. So, 40 darab 20. Okey. Kuasa 2. So, dapat negatif 0.92. So, maksudnya dia ada hubungan. Tetapi hubungan dia adalah berkadar songsang. Ataupun negative correlation with high hubungan. High relationship. Okay. Faham setakat ni? Alright. Seterusnya kita tengok kepada methods of correlation yang menggunakan Spearman rank dalam non-parametric. Okay. A method to determine correlation when the data is not available in numerical form. Okay. Kalau data dalam bentuk bukan numerical, dan as an alternative the method of rank correlation is used. Kita pakai rank 1 hingga 5 contohnya, kita nak tengok hubungan tersebut. Bukan, kita nak dapat bacaan tersebut. So, kita boleh guna Spearman rank correlation method. Thus, when the value of the two variables are converted to their ranks and there from the correlation is obtained, the correlation known as rank correlation. Kita tengok hubungan dengan ranking correlation, hubungan ranking. Yang mana row can be calculated when actual rank given, rank are not given but grades are given but not repeated, ranks are not given and grades are given and repeated. Okay. Biasa kalau Spearman rank kita akan guna ni lah. R Spearman ataupun dalam bentuk row lah. P. Okey, dia punya formula dia 1 tolak 6 dah jumlah bagi D, iaitu D tu RX tolak RY bahagi dengan N adalah jumlah data. Okay, darab N kuasa 2 tolak 1. Okay. So, R ni adalah ranks bagi X dan ranks bagi Y. So, kita boleh tengok pada contoh soalan tersebut. Calculate Spearman rank correlation coefficient between advantage cost and sale from the following data. Okay. So, data diberi X dan Y. So, kita kena tengok kira dia punya
Neng tersebut dulu. Hmm. Ah, tengah fikir. Macam mana tadi eh? Tiba-tiba lupa dah nak ingat dari ingatan. 39 Rx. Rx adalah rank of X. Kenapa? Kalau satu. Okay.
Saya tengok sekejap. Hmm. Ya. Alright. Saya balik. Okey, yang pertama kita kena susun dulu. Okey, kena susun dulu nilai yang paling tinggi adalah apa ni? Tinggi, kita rankkan dia sebagai satu. Okey, paling rendah 8. Betul ke? Sekejap ni. 8, 9. Ya betul. Okey, saya dah dapat langkah. Sorry lambat. Okey, untuk yang ni uh, untuk yang ni kita kena rankkan balik apa ni nilai X dengan Y tadi. Okey, sebab kita ada 2, 4, 6, 8, 10. So kita rankkan, kita susun daripada rendah ke tinggi ataupun tinggi ke rendah lah. So tinggi kita anggap dia sebagai satu dan paling rendah adalah 10. So kita kena tengok 39 ni untuk rank yang ke berapa. So kita kena susun dulu macam ni lah. Kita kena susun dulu sebegini. Mana saya punya Excel tadi. Okey, so kita kena susun macam ni. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So bila kita tengok pada ni, kita pun sekejap. Copy dan kita letak dekat sini. Alright, so bila kita tengok dekat sini, uh, 39.8. Okey, 39.8, 47, 10. So kita kena rankingkan dia dulu. Okey, bila dapat data tersebut, you rankkan dulu. Okey, rankkan dulu, lepas tu baru kita letak nilai dia. Okey, daripada nilai rank tadi baru kita tolakkan untuk dapat nilai D. Okey, barulah dikuasa 2 kan. Okey, itu cara dia. Okey, minta maaf. Terima kasih kepada Putri mengingatkan saya balik. Okey. Right, kita tengok balik pada apa ni slide tadi. Okey. First, dapat data. Kalau supplement rank, kena rankkan dia dulu. Nama pun rank, so kita kena rank. Okey. Dapat data, kita rankkan dulu.
seberapa banyak data yang ada lah. Lepas tu, nilai X dia, kita convertkan kepada nilai ranks. Okay. Okay, 39 pada ranking yang keberapa, sampailah ni, dan lepas tu baru kita, untuk dapatkan nilai D, barulah kita tolakkan yang ni tolak dengan yang ni. Okay, you akan dapat negatif. Lepas tu dikuasa duakan, hilanglah negatif tersebut. So, dapat jumlah tersebut, D2 tu, okay, kita pun masukkan. So, formula dia 1 tolak 6 jumlah D yang telah dikuasa 2 bahagi N. Okay, N adalah 10. N kuasa 2 adalah 10 kuasa 2 tolak 1. So, kita akan dapat nilai raw dia adalah 0.8182. So, kita boleh test balik menggunakan sama ada yang kita dah belajar tadi, kita nak gunakan T untuk menentukan apa ni, hipotesis, nak reject ataupun accept null hypothesis, ataupun kita boleh tentukan terus je daripada 0.818 ni, kalau nilai hipotesis dia adalah null hypothesis, raw adalah no correlation, manakala alternatif raw adalah ada correlation, so kita boleh reject null hypothesis dan kita accept alternative hypothesis. Tapi kalau soalan meminta anda untuk menentukan apa ni, further analysis untuk tentukan accept atau reject, so you kena gunakan formula T ni tadi lah. So masukkanlah nilai R yang T equal to R bahagi ni kan. So R ni adalah nilai P tadi. Nilai P ni saya letak dekat dalam ni, so dapatlah. Lepas tu 10 tolak 2, tengoklah pada kita punya table. Sama ada kita nak accept ataupun kita nak reject null hypothesis. Alright. Okey, setakat ni boleh faham tak? Okey, saya ulang balik. Kita ada tiga cara. Yang pertama, kita pakai scattered plot. Kita tengok, kita daripada situ kita boleh tahu sama ada dia ada positif ataupun negative correlation. Dari segi calculation, kita ada dua cara. Sama ada kita guna parametrik dan juga non-parametrik. So, parametrik, kita gunakan numeric data. Kita menggunakan Carl Pearson. Manakala non-parametrik, kita gunakan Spearman rank. Okay, Spearman rank. Kalau Spearman rank, kita pakai R, ada S kecil kat bawah ataupun kita guna simbol row. Manakala Carl Pearson, kita pakai R. Okay, kalau untuk non-parametric, kita kena rankkan dia dulu. Okay, daripada tinggi kepada rendah kepada tinggi atau rendah kepada tinggi ataupun tinggi kepada rendah. So, yang lagi tinggi kita rankkan dia 1, paling rendah kita rank paling banyak lah. Lepas tu baru kita tolak kuasa 2 dan masukkan dalam formula untuk menentukan sama ada kita accept ataupun reject dalam hypothesis. Okay, kena ingat yang pertama deskriptif, kita nak tengok kenapa kita buat correlation. Yang pertama deskriptif dia kita nak tengok sama ada positif negatif ataupun kita nak tengok dia punya apa ni, dia hala ke mana, sama ada hala ke atas ataupun hala ke bawah. Okay. Dan yang kedua inferential, kita tengok pada hypothesis testing lah, kita nak reject ataupun kita nak accept. Okay, itu sedikit topik kita pada hari ini. Ada persoalan tak setakat ini? Okay, kalau tak ada soalan, saya ada dua je soalan yang nak bagi dekat you all. Last soalan, last latihan untuk ni lah, untuk parametrik. Tapi itu bekerja berkumpulan. Untuk individual, ini last latihan. Lepas tu ada group assignment yang kena buat nanti. Dan kita akan ada satu lagi test. Test 2, cover topik yang tak masuk lagi.
Saya akan maklumkan kemudian. Dan habis test tersebut, kita dah habis kelas lah. Alright. Sebelum kita stop, ada persoalan tak? Ada tak yang tak faham berkenaan dengan macam mana nak gunakan apa ni, correlation? Alright, kalau semua dah okey, saya akan kongsikan soalan tersebut di dalam klip. 2 soalan sahaja yang perlu dijawab. Okey, tak apalah, saya bagi tempoh seminggu juga. Tolong submit di dalam klip. Okey, untuk soalan yang berkumpulan, saya akan bagi as soon as possible. Dan video kelas ni saya akan bagi petang ni, insyaAllah. Saya akan letakkan di dalam klip. Okey, terima kasih di atas kerjasama semua, di atas apa ni, keprihatinan dan juga apa ni, fokus anda terhadap kelas saya. Moga-moga ilmu tersebut memberi manfaat dan insya-Allah dapat menjawabnya dengan baik di dalam final, bukan sahaja untuk final Konas nanti, tapi boleh diguna pakai di dalam final year project nanti. Okey. Final year project, bila kita sebut berkenaan dengan research, dia tidak akan ada makna jika tidak ada langsung data analisis. Okey. Untuk final year project dapat markah tinggi, kena ada at least analisis, simple analisis. Contohnya you nak pakai correlation ke. Sebab bila saya tengok sini-sini you all yang buat final year project yang saya review baru ni, ada setengah tu tak ada langsung analisis. So saya dah cadangkan supaya at least letaklah, sebab based on objektif saya dah tahu sebenarnya dia nak tengok hubungan, tapi dia tak ada pun buat analisis hubungan. So bila ada analisis hubungan, bolehlah guna correlation ataupun you boleh gunakan linear regression. So itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada tersilap daripada saya, terkurang, minta maaf. Kadang-kadang ajar setiap hari selalu pun dia terlupa juga. Macam tadi, kan. Jadi segala kekurangan daripada saya, yang baiknya daripada Allah. So jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.